Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkenan Allah Subhanahu Wa Taala lagi untuk sambung perbincangan Riyadhus Salihin kita, yang mana kalau kita tengok kes pandemik ni makin merisaukan, duk tambah dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau sekalipun naik, dia punya peratusan kes serius tu tak tinggi lah setakat ni. Katanya 95 ke 98% tahap 1 dengan tahap 2. Okay, jadi apa ni, kita hati-hatilah sebab takut apa, makin serius kata kan. Wallahu alam. Baik, pada kali terakhir kita bertemu pada minggu lepas, kita masih dalam perbincangan berkenaan bab yakin dan tawakal, yang mana hadis nombor 1 tu ada sikit baki lagi, iaitu hadis berkenaan kata Nabi SAW bahawasanya daripada umatnya akan ada 70,000 orang yang akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dihisap. Okey, yang ni impian semua orang lah, tanpa dihisap. Jadi kursi kosong je tak banyak, 70,000 tak banyak. Kenapa 70,000 tak banyak? Sebab kita kata semua umat Nabi SAW, kita sekarang pun penduduk dunia dah ada dekat 7 bilion dah pun. Okey, kalau nak kira sahabat Nabi SAW pun, daripada kalangan sahabat pun ada lebih kurang 130,000 orang. Sahabat Nabi lebih kurang 130,000 orang, macam itulah, lebih kurang, takriban lebih kurang macam tu. Jadi kita kata orang-orang yang terdahulu sebelum kita, orang-orang yang soleh, macam Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang tu lagi lah pula kita kan. Jadi seat yang kosong tu tak banyak, tapi dalam masa yang sama jangan putus harap tu tuan. Tak dapat biar. Jangan macam tu. Kita jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara tujuan kita belajar hadis ni, untuk kita nak tahu apa kriteria untuk nak dapatkan tempat kosong tu. Apa kriteria nak dapatkan salah satu kursi kosong hak ada 70,000 tu. Okey, jadi perkara ni dah dibincangkan oleh sahabat radhiyallahu anhum. Bila Nabi sebut 70,000 tu, Nabi SAW masuk rumah tanpa baginda beritahu siapa 70,000 tu. Jadi sahabat duk bincang. Ada yang kata 70,000 tu adalah orang yang lahir dalam Islam. Maksudnya zaman sahabat, bila dia lahir tu Islam dah diutuskan. Sebagai contoh siapa? Sebagai contoh Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Orang yang lahir tu Nabi telah diutuskan. Dia lahir dalam Islam. Islam dah diutuskan, Rasulullah dah diutuskan. Tapi kita kata nampak gaya tak berapa tepat, sebab jumlah orang yang lahir, sahabat yang lahir setelah baginda diutuskan tak sampai 70,000 orang. Ramai sungguh 70,000 tu. Okey, ada juga yang kata 70,000 orang tu adalah golongan muhajirin. Kita kata muhajirin pun yang berhijrah ke Madinah tak sampai 70,000. Kenapa tak sampai 70,000? Sebab ketika Nabi SAW buka kota Mekah pun, waktu tu tentera Islam paling ramai ada lebih kurang 10,000 orang. Jadi kalau nak kata muhajirin saja 70,000, memang taklah kata, bilangan tu tak kena. Jadi sahabat radhiyallahu anhum duduk sampailah Nabi SAW nampak orang makin ramai berbincang di Masjid Nabawi ni. Lalu baginda keluar balik dari rumah baginda, tanya kenapa macam ni ramai? Lalu mereka kata tadi tuan sebut berkenaan 70,000 orang, tapi Nabi SAW tak beritahu pula 70,000 tu siapa. Jadi kemudian kata Nabi SAW, ini kriteria yang kita nak tahu. Yang pertama, mereka yang tidak pernah meruqyah atau diruqyahkan. Ini kita sempat bincang minggu lepas. Pandangan yang masyhur, jumhur pandangan dalam perkara ni, mereka yang tidak pernah meruqyah ataupun meminta untuk diruqyahkan. Yang ni kita kata pandangan yang masyhur dan yang tepat adalah tidak pernah menggunakan ruqyah syirik. Sebab kalau nak kata mereka yang tidak pernah meruqyahkan, Nabi SAW pernah ruqyahkan sahabat. Jadi mustahil kita kata Nabi SAW buat perkara yang terkeluar daripada golongan tanpa hisap ni, mustahil. Jadi baginda pun pernah ruqyah orang juga. Dan baginda pernah minta Aisyah, beritahu ke Aisyah supaya diruqyahkan.
Jadi mustahil Nabi suruh Aisyah radhiyallahu anha buat perkara yang kurang afdal untuk nak kejar apa? Untuk nak kejar martabat ni. Sedangkan kita tahu mereka adalah generasi yang paling nak martabat ni. Okey, jadi pandangan yang jumhurnya, saya insya-Allah saya nampak pandangan tu pandangan yang tepat, iaitu tidak pernah meruqyah ataupun diruqyahkan dengan menggunakan jampi yang mengandungi unsur syirik di dalamnya. Apa unsur syirik itu? Selalunya unsur meminta kepada yang gaib selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah siapa orang tu. Hatta Nabi SAW, hatta nama orang-orang yang soleh, hatta nama malaikat. Ada juga saya pernah jumpa jampi yang sebut nama-nama Nabi terdahulu. Ada sebut nama Nabi Sulaiman, sebut nama Nabi Daud, sebut nama Nabi Ibrahim. Ada pernah jumpa. Ada juga sebahagian jampi yang saya jumpa menyebut nama-nama malaikat pun ada juga. Malahan dalam banyak-banyak jampi tu, jampi minta daripada Israel pun ada juga, tuan-tuan. Israel, malaikat apa? Yang dikenali sebagai, yang masyhur sebagai malakul maut, malaikat kematian, malaikat maut tu. Yang tu pun ada juga. Okey, jadi tak boleh meminta kepada yang gaib selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu satu. Kemudian yang dia kata, yang kedua, tidak suka menenun nasib dengan perantaraan burung. Yang ini kita berhenti kat sini minggu lepas. Ini yang kita sebutkan sebagai tiarah. Kalau amalan Arab tu mungkin kita sekarang dah tak sama. Tetapi dia punya fiqh ataupun kefahaman kat sini adalah kita menyangkutkan nasib kita dengan petanda-petanda yang Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah jadikan dia sebagai petanda. Kalau masyarakat Arab dulu dia buat apa? Itu selalu kita sebut kan. Dia akan pegang burung pati kan. Dia pegang burung pati dalam Kabair Az-Zahabi, itu kita dah belajar dah yang ni. Dia pegang burung pati, lepas tu dia kata dia ni nak musafir, saya ni nak musafir. Maka nak tengok patut ke tidak terus musafir ni. Lalu dia lepas burung pati tu. Kalau burung pati tu terbang ke depan, maknanya musafir dia tu untung. Kalau merpati tu terbang ke belakang, maknanya musafir dia tu malang. Dia akan batalkan permusafiran dia berdasarkan tanda-tanda yang Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah jadikan sebagai tanda dia punya nasib dia. Jadi mungkin dalam masyarakat kita tak guna burung merpati, tapi apa-apa yang ada kaitan. Saya ingat dalam masyarakat kita pun ada juga benda-benda macam ni, walaupun alhamdulillah kebelakangan 10 tahun ni sangat berkurang dah kan. Dulu kita kata biawak melintas depan rumah, biar betul ke biawak kan? Biawak melintas depan rumah, tanda malang. Burung hantu hinggap kat tangga, tanda malang. Kucing hitam jangan bagi langkah mayat, nanti mayat tu bangun balik. Bagus hidup balik tu. Sempat dia taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh cerita kat kita, "Oi, alam kubur ni macam ni ya." Kita masya-Allah nak dengar kan. Ada benda-benda macam tu ada. Ya. Setakat yang sempat saya kaji, wallahu alam, benda-benda ni sebenarnya masuk banyak daripada mana? Banyak masuk daripada budaya Cina dengan India sebenarnya. Dan kita ni pun antara rumpun Melayu kita ni pun memang Cina dengan India pun. Jadi benda-benda macam ni rupanya dalam masyarakat India dengan Cina, saya tengok mereka punya kajian kepercayaan mereka, rupanya mereka pun dah banyak benda macam tu. Jadi saya ingat dalam 60% daripada yang mereka cakap tu ada dalam masyarakat kita. Jadi nampak gaya asal kat situ lah. Okey, wallahu alam, apa-apalah yang dijadikan sebagai tanda malang. Kalau masyarakat barat, dia takut kalau cermin pecah, pada dia cermin pecah ni malang. Sebab tu kalau tonton tengok cerita barat, kalau ada perompok masuk, perompok terlanggar gambar keluarga tu jatuh pecah, maknanya keluarga tu malang. Tu cerita dia nak habaq tu je. Sebab tu selalu fokus dekat apa? Dekat frame tu, itu cerita dia. Sebab mereka percaya itu malang. Jadi benda ni semua, kata Nabi SAW, kalau kita percaya benda-benda ni, yang Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah jadikan dia sebagai sebab terhalang daripada dapat kursi kosong 70,000 ni. Sebab dia termasuk syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Macam mana pula kalau benda tu berdasarkan kiraan, Ustaz? Contohnya kajian cuaca. Kan? Kita pun tengok kat handphone kita, cuaca macam mana. Sekarang pula dia main hujan lalu kan. Saya tadi duduk sidai-sidai baju, boom lalu. Angkat baju, 5 minit berhenti lah. Haula wala quwata illa billah. Sekarang memang itu dia punya cuaca. Macam mana kalau kita tengok ramalan cuaca? Adakah dia termasuk syirik juga? Kita kata tidak, sebab tu berdasarkan kepada kajian tabi'i. Maksudnya selalunya kalau kiraan macam ni, selalunya hujan. Tapi nak kata pasti tu taklah juga. Saya ingat kajian cuaca ni, kalau 70 ke 80% ramalan tu kira bagus sangat lah dah. Kan selalu kadang-kadang 50% ya kata macam tu.
yang tu berdasarkan ilmu tabi'i, yang tu tidak ada masalah. Okey, tapi kalau tanda-tanda macam ni tak boleh. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, kriteria yang ketiga, kepada Allah mereka selalu bertawakal. Mereka selalu mewakilkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Utsaimin rahimahullah tambah, dia kata maksud tawakal adalah kita menyerahkan urusan kepada Allah dengan mengambil sebab-sebab yang diizinkan syariat. Okey, siapa nak catik tu elok catik tu. Saya ulang balik, tawakal itu adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengambil sebab-sebab yang diizinkan syariat. Apa maksud sebab-sebab yang diizinkan syariat? Maksudnya usaha dalam kerangka yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu penting perkataan dia. Sebab macam saya sebut minggu lepas, ada orang dia pergi sandarkan ikhtiar kepada semua benda pun boleh berlaku ke tu. Sampai benda-benda yang haram pun habis langgar habis. Sebab apa? Sebab ni ikhtiar Ustaz. Ada berlaku. Ada orang yang kita kata tangan dia lebam, kaki dia lebam, barangkali aksiden ke apa, nak bagi lega cepat minum arak. Sebab antara fungsi arak ni dia kembangkan kita punya pembuluh darah tu. Bila kembang pembuluh darah, cepatlah hilang lebam. Betul lah, Quran pun kata dalam arak ada manfaat, tapi mudarat dia mengatasi manfaat dia. Okey, boleh tak kita kata seorang ni kita bagi dia minum dia lebam-lebam bagi dia minum, sebab apa? Sebab ni ikhtiar. Tak boleh. Sebab tu definisi tawakal yang Syekh Utsaimin sebut tu pada saya cantik sangat, iaitu menyerahkan urusan pada Allah setelah kita mengambil sebab yang diizinkan syariat. Maksudnya kena ada usaha, dan usaha tu pun dia tak boleh di atas nama ikhtiar. Kita nak buat benda-benda yang Allah haramkan, yang tu tak boleh. Okey, dia kena dalam kerangka yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tawakal. Dia kalau kita tengok perang Ahzab pun, Nabi SAW sebelum bertawakal tu pun tengoklah usaha dia dengan sahabat, apa gali parit lah, kita kata apa, susun strategi ketenteraan dan sebagainya. Okey, itu tawakal yang dimaksudkan Nabi SAW. Baik, kemudian ini menarik. Kemudian bila Nabi dah sebut 3 kriteria tu, bangun Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an. Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an, dan dia berkata, ya Rasulullah, doakan semoga Allah memasukkan saya daripada golongan mereka. Masya-Allah. Ini keistimewaan Ukasyah radhiyallahu an, keistimewaan sahabat radhiyallahu an. Dia punya tindakan ni melambangkan dia punya keimanan kepada Allah dan Nabi SAW memang tak ada ragu-ragu. Sebab apa? Bila Nabi sebut 70 ribu orang yang masuk syurga tanpa dihisap, dia tak dan fikir. Bukan tak dan fikir, maksudnya lajunya dia tu, ada 70 ribu orang yang masuk syurga tanpa dihisap. Ya Rasulullah, doakan saya salah seorang. Lajunya dia punya permintaan tu menunjukkan kuatnya keimanan dia. Sebab kalau orang ragu-ragu, dia dengar, dia akan buat apa? Dia fikir dulu, betul tak? Dia fikir dulu, macam mana ni, siapa dia duduk fikir. Dia ni tak. Bila Nabi SAW sebut berkenaan golongan ni, terus bangun Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an. Dia kata, ya Rasulullah, doakan semoga Allah memasukkan saya daripada golongan mereka. Tebalnya iman sahabat radhiyallahu anhum. Tak ada ragu-ragu. Kemudian kata Nabi SAW, engkau termasuk golongan mereka, settle dah dia. Jadi kursi kita pun tinggal 69,999. So apa? Sebab Ukasyah radhiyallahu an dah ambil satu. Okey, kata Nabi SAW, engkau termasuk daripada golongan mereka. Kemudian berdiri pula sahabat radhiyallahu anhum yang lain dan berkata, ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya daripada mereka. Orang ni pun kata, doakan saya daripada mereka. Lalu kata Nabi SAW, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Sabaqakum Ukasyah. Okey, jadi kenapa Nabi SAW bila ramai orang minta macam tu, Nabi tak doakan untuk semua tu? Ada 2 kemungkinan. Ulama syuruhul hadis, ulama yang mensyarahkan hadis ni, mereka kata ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Nabi SAW nak menggalakkan mereka berusaha. Kita tepati kriteria ni. Pastikan dalam kehidupan kita, kriteria 3 ni kita tepati, dan banyak berdoa, berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat. Satu. Dan juga yang kedua, yang ni lebih penerangan yang lebih menarik. Dan juga yang kedua, mereka kata kita perlu ingat ketika perkara ni terjadi, ada juga golongan munafik di kalangan Nabi SAW. Maka Nabi tak doakan secara umum terus semua sahabat, sebab dia tak nak orang yang tak layak pun dapat sekali. Maka sebab tu Nabi SAW tahu peribadi Ukasyah tu macam mana.
Nabi kata, kamu telah aku doakan, kamu salah seorang daripada mereka. Bila orang lain bangun, mereka tak sebut spesifik siapa orang lain tu. Tidak mustahil bahawasanya ada di kalangan yang bangun tu diketahui Nabi SAW sebagai apa dia? Sebagai orang munafik. Dan munafik ni dia tak layak lah dapat sedemikian. Sebab apa? Sebab munafik ni kalau ikut pandangan setengah ulama, saya ingat termasuk Dr. Khalid Basalamah kita pun yang selalu saya sebut, dia berpandangan orang munafik ni tempat dia di neraka lebih bawah lagi daripada orang musyrik. Lebih bawah lagi. Sebab orang musyrik macam Abu Jahal, Abu Lahab umpamanya, dia punya permusuhan dia jelas pada Nabi SAW. Mengentuai peperangan, jelas. Ugut nak bunuh Nabi SAW, jelas. Menuangkan usus-usus unta pada atas belakang Nabi SAW yang buat baginda doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah laknatlah orang yang buat macam ni, kata kan. Benda tu jelas. Tapi orang munafik ni dia musuh dalam selimut. Okey, dan ayat Quran pun sebut sesungguhnya munafik ni dalam golongan orang yang paling bawah neraka. Hatta sebahagian ulama akidah kata lebih bawah lagi daripada orang musyrik yang jelas penentangannya terhadap Islam. Nauzubillah min zalik. Jadi tiba-tiba kalau golongan tu minta daripada Nabi, kami nak masuk syurga tanpa dihisap, tak boleh lah. Okey, wallahu alam. Itu sebahagian kata kenapa Nabi tak doakan mereka semua. Okey, tapi ialah ini ijtihad lah kita kata, mungkin ya, mungkin tidak, wallahu alam. Tapi nampak gaya adalah logiknya kat situ. Baik. Kemudian hadis yang kedua, yang tu baru hadis yang pertama. Hadis yang kedua ni doa. Doa ni saya ingat tuan-tuan buka buku tu cuba hafal je lah. Doa ni tak apa sangat. Iaitu kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, baginda selalu baca, ya Allah, kepadamu saya menyerah, percaya dan tawakal, dan kepadamu pula saya akan kembali, dan keranamu lah saya berjuang. Ya Allah, saya berlindung dengan kemuliaan-Mu yang tiada Tuhan melainkan Engkau. Janganlah Engkau menyesatkan aku, Engkau yang hidup yang tidak akan mati, sedangkan jin dan manusia akan mati. Jadi Nabi SAW bila dia berdoa kepada Allah, dia menggunakan sifat hidup Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menggunakan sifat hidup Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau kita kata antara lain yang Nabi SAW boleh sebut, Engkau maha menjawab doa, boleh tak? Nampak gaya lebih kena, betul tak? Ataupun Nabi SAW sebut, Engkau lah yang maha mentadbir alam, barangkali macam tu. Ataupun paling kurang pun Nabi guna, ya Allah, tunaikanlah permintaanku, Engkau adalah maha pengasih lagi maha penyayang, pun nampak kena juga. Tapi kenapa Nabi SAW menggunakan sifat hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab di antaranya pengkhususan dekat sini, Nabi SAW nak menunjukkan bahawasanya Allah ni dia berbeza dengan berhala yang diminta oleh orang-orang musyrik tu. Orang musyrik minta pada berhala tu hidup ke mati? Berhala tu mati. Berhala tu dekat Masjid Alwi pun ni tak silap saya cerita berkenaan bagaimana ada sahabat yang masuk Islam. Dia cerita penyebab dia masuk Islam tu di antaranya adalah disebabkan dia punya berhala Tuhan dia yang diletak dekat pintu rumah dia tu. Ada sekali anak-anak orang Islam yang nakal sikit ni, anak sahabat yang nakal sikit, ambil dia punya berhala tu, campak ke tempat pembuangan najis tu. Bukan saja campak dalam tu, buat pula berhala dia peluk bangkai anjing. Dia kata kalau kamu ni Tuhan, dia kata takkanlah orang pelaku kamu sampai baring peluk bangkai anjing macam bantal peluk, kamu tak boleh nak pertahan diri, dia kata. Jadi daripada situ dia masuk Islam. Daripada situ dia terbuka hati, dia masuk Islam. Sebab sifat berhala ni Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat dalam Quran, mereka mati tidak hidup, mereka pekak tak dengar, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka buta tidak melihat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan sembahan yang palsu ni, Allah maha hidup dan tak akan mati. Nampak tak sebab tu? Jadi Nabi SAW nak menunjukkan pada kita bahawasanya yang dapat tunaikan permintaan kita cumalah Allah yang hidup dan tidak ada kematian baginya. Hidup, tidak ada pengawalan baginya. Dia saja yang selayaknya boleh kita bertawakal, kita serahkan urusan kita kepadanya. Salah satu sifat Allah pun satu lagi, Al-Qayyum, dia yang terus menerus menguruskan alam. Okey, baik, itu di antara doa Nabi SAW. Baik, kemudian begitu juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya hasbunallah wa ni'mal wakil adalah kalimah yang dibacakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api, juga telah dibaca oleh Nabi SAW ketika diprovokasi oleh orang kafir. Nabi Ibrahim AS ni dalam satu hadis yang sahih bahawasanya Nabi SAW menyifatkan baginda Nabi Ibrahim ni sebagai Rasul yang lemah lembut hati dia.
Dia macam Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi SAW, dia lemah lembut hati dia. Sebab Rasul ni ada yang lemah lembut, ada yang tegah. Ada yang lemah lembut, ada yang orang sini panggil apa? Cengeng. Ada yang cengeng. Sebab apa? Bergantung pada keadaan umat dia. Okey, hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul yang tegas ni siapa dia? Nabi Nuh dengan Nabi Musa alaihissalam. Malah Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi SAW waktu Isra Mi'raj pun, dia yang suruh Nabi naik semula kan. Dia kata, umat aku Allah suruh 40 kali, bocor habis. Dia kata tak boleh. Baik, naik balik minta Allah Subhanahu Wa Taala kurangkan, kata kan. Tu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara sebab dia ni yang digelar sebagai rasul yang lemah lembut hati dia, disebabkan dia rela diri tu dilempar masuk dalam api tu disebabkan dia tak mahu ayah dia malu depan Namrud. Itu cerita dia. Sebab dia berdakwah, ayah dia pula kerja tukang buat berhala tu. Jadi ayah dia memang kaki kepala, antara kepala musyrik. Tukang ukir tu siapa dia? Pak dia. Okey, jadi bila Namrud tangkap dia, nak baling dia dalam api tu, dia kata tak apalah, dia kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia tak mahu ayah dia malu depan Namrud. Masya-Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala izinkan perkara tu berlaku, cuma saja Allah ambil balik sifat membakar api tu. Allah Subhanahu Wa Taala batalkan sifat membakar api tu, sehingga kan Nabi Ibrahim alaihissalam selamat daripada api tu, cuma saja dia keluar dalam keadaan tidak berpakaian, baju dia terbakar habis. Okey, malu dia. Jadi sebab tu kata Nabi SAW, orang pertama yang akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar kelak adalah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Sebab apa? Nak ganti balik. Yang dekat dunia tu dia dah lalu macam tu, jadi kat akhirat nanti dia orang pertama yang dapat pakaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi bila dia nak lempar dalam api tu, kita ni alhamdulillah lah, saya ni pun ni tahun ke-7 kita perkara ya, tak ada lagi lah tuan-tuan nak campak saya dalam api, alhamdulillah tak ada lagi lah. Kata, jadi kita punya dakwah ni tak sampai ke tahap ni, kata tak sampai, dia punya kekangan tu tak sampai kat sini. Walaupun barangkali ada orang kata zaman kita ni sekarang tak ada lah Ustaz, tak juga, tengok tempat juga tuan-tuan. Kita ni alhamdulillah, kita ni duduk kat Malaysia, macam-macam mana pun nak jadi apa pun, alhamdulillah dari sudut undang-undang tu eloklah cara dia. Kalau tuan-tuan tengok dekat Iraq, oh la haula wala quwwata illa billah, bumi fitnah, ardu syaitan, bumi setan, kata kan. Memang kita kata, saya pernah tanya pada saya punya penyelia dulu, dia orang Iraq, memang dia ulama hadis daripada Iraq betul ya. Saya tanya dia kata waktu Saddam dulu teruk, dia kata betul. Saya kata dengar bunuh ulama. Dia kata saya buat kajian Syiah kan. Saya kata betul ke dengar Saddam bunuh ulama Syiah? Dia kata ulama Syiah ke ulama Ahlussunnah ke dia bunuh Melaka, kata. Jadi kita tak macam tu tuan-tuan. Saya punya rakan-rakan dekat kat Universiti Islam pun berapa ramai yang kalau dia punya pakcik tu ahli kaji ilmu, pakcik dia tu ahli saintis ke, dia kata bila Amerika masuk tu, pakcik-pakcik dia orang hilang dulu, dia kata. Orang-orang yang buat kajian ilmiah, orang yang buat kajian agama dan sebagainya, hak tu dulu hilang dulu, kita tahu. Alhamdulillah kita dekat Malaysia ni tak macam tu. Dakwah kita bebas, ibadah kita bebas. Habis-habis kuat pun duk letung kat Facebook lah ke bawah kan. Mu sesat, mu kafir, mu sesat, mu duk habis kat gitu lah. Tapi dari segi kebebasan tu alhamdulillah masih bebas lagi. Okay, ni perkara yang patut kita syukurkan. Nabi Ibrahim campak dalam api tuan-tuan, kita tak sampai kat situ. Baik, juga kata Ibnu Abbas telah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika diprovokasi oleh orang kafir supaya takut pada mereka dalam ayat, sesungguhnya orang kafir telah mengumpulkan semua tenaga dan kekuatan, maka takutlah kamu dan jangan keluar untuk melawan. Tetapi orang mukmin bertambah iman dan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami dan dia adalah sebaik-baik tempat untuk kami menyerahkan diri, iaitu untuk kami bertawakal. Dan atas kita kata berkat alhamdulillah doa Nabi SAW memang tak jadi apalah kat dia. Kita dalam bab cerita tawakal ni, saya ingat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau saya nanti saya cari balik, tapi tak saya kuat saya duk rasa Abdullah bin Mas'ud. Dia satu hari, dulu pernah saya sebut ke, dia satu hari orang datang kat dia, orang kata kat dia Abdullah balik cepat ke rumah kamu, kata. Balik ke kawasan rumah kamu, sebab mereka ni dekat Madinah bukan semua orang duduk kat Masjid Nabawi tu. Dia ada tempat-tempat yang agak jauh dan sebagainya. Lalu orang datang kat dia kata balik cepat tempat kamu. Dia kata kenapa? Dia kata kawasan kampung kamu terbakar tu. Kawasan kampung kamu terbakar. Lepas tu dia kata tak apalah, dia kata lepas dia solat dia balik. Orang kata kamu tak mau balik terus, sikit rumah kamu terbakar.
Dia kata Nabi SAW, aku dengar Nabi SAW sebut, siapa yang amalkan bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Siapa yang amalkan baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Sebab tu kalau siapa yang mai ustaz, saya kena kacau, saya kena ni jin apa sebagainya, antara doa yang kita ajarkan inilah dia. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi SAW sebut, siapa yang amal perkara ni, maka dia punya diri dan hartanya takkan ditimpa mudarat pada hari tu. Kata Ibnu Mas'ud, memang aku duk amal pun, dia pun balik lah. Dia balik, seluruh kawasan tu terbakar melainkan rumah dia. La haula wala quwwata illa billah. Seluruh kawasan tu terbakar melainkan rumah dia. Memang boleh jadi lagu ni. Okey, ini orang, tapi jangan saja-saja pula bakar kampung tengok rumah terbakar ke tak, tu cari penyakit kata. Ini kita kata tawakalnya sahabat radhiyallahu anhum. Baik, itu hadis yang ketiga. Kemudian hadis yang keempat, dia banyak doa je bahagian ni. Hadis yang keempat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, akan masuk syurga. Sekejap saya tengok. Okey. Akan masuk syurga orang yang hati mereka bagaikan hati burung, misla afidatit tair. Hadis dia habis kat situ je. Buku ni dia pergi terjemah, dia pergi beri penerangan, masuk dalam penterjemahan. Tak elok sangat dah. Nabi SAW kata masuk syurga orang yang hati mereka seperti hati burung. Itu hadis ni sampai situ. Apa maksud hati burung tu? Dalam hadis lain juga Imam Muslim meriwayatkan Nabi SAW kata, sesiapa yang bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya burung, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan rezekinya seperti mana burung balik pada waktu petangnya dalam keadaan kekenyangan. Burung ni sifat dia bukan macam kita. Kita ni kerja, barangkali hujung bulan dapat gaji cukup sebulan nak makan. Burung ni hak dia cari hari tu, hak tu je lah rezeki dia. Nampak tak dia punya? Bukan saya kata tuan-tuan jangan ambil gaji, lepas ni kai pagi makan pagi, kai petang makan petang, tak. Tapi nak cerita burung ni, dia bukannya maksudnya ada simpanan banyak, dia bukan macam tu. Tapi dia nak tunjuk hati dia tu bertawakal tu. Dia keluar, makanan memang tak ada. Dia keluar, dia cari makan, dia balik semula, ada makanan tak? Ada makanan. Malahan sebahagian, saya ingat Ustaz Nuzul Zikri Indonesia, dia pernah cakap, hadis ni ada juga sebahagian ulama yang berpegang pada hadis ni bahawasanya waktu kerja kita hendaklah dihadkan. Sebahagian ulama ada nampak macam tu. Sebab apa? Sebab burung dia cari makanan waktu bila? Waktu pagi. Betul tak? Dia pergi waktu pagi. Lepas tu dia masuk balik sarang dia waktu bila? Waktu petang. Ada sebahagiannya menafsirkan hadis ni bahawasanya itulah waktu kita bekerja, selebihnya tumpukan pada ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kalau buat macam tu, insya-Allah rezeki cukup. Ada juga yang faham macam tu. Ulama hadis ni dia punya otak dia tak macam kita, dia nampak benda-benda gitu kan. Jadi ada sebahagian kata hadkan untuk lebihan masa tu diibadahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada sebahagian sebut macam tu, wallahu alam. Cuma Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia bawakan hadis ni nak tunjuk erti tawakal tu dalam kita buat tugasan kita, dalam kita cari rezeki, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ada rezeki. Tapi macam saya sebut tadilah, tawakal tu perlu dengan mengambil sebab syar'i, maknanya kena kerja. Tak boleh kita merompak, saya tawakal ni rezeki saya Ustaz, tak boleh, sebab itu di luar daripada keizinan syariat. Baik. Kemudian hadis yang kelima, yang ni saya ingat saya dah baca dah minggu lepas hadis ni, iaitu peristiwa Zatul Riqa'. Tuan-tuan ingat kan peristiwa Zatul Riqa' ni, Nabi SAW pergi nak berperang dengan orang-orang di bahagian Najdi disebabkan dua sebab. Yang minggu lepas saya sebut satu, saya lupa sebut sebab satu lagi. Yang pertama yang saya sebut minggu lepas disebabkan mereka memberikan pertolongan kepada musyrikin Quraisy ketika perang Ahzab. Okay? Mereka berikan pertolongan kepada musyrikin Quraisy pada perang Ahzab yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Itu yang saya beritahu minggu lepas. Kemudian baru ni saya mengajar kat dia, saya ada tersebut, saya lupa kata beritahu kat masjid ni, ada itu satu sebab. Sebab yang keduanya, sebelumnya pada tahun 4 Hijrah, setahun sebelum perang Ahzab, berlaku peristiwa Bi'rul Ma'unah. Dekat Sempring baru ni saya cakap berkenaan pemansuhan ayat Quran. Okey, setahun sebelumnya pada tahun 4 Hijrah terjadi peristiwa Bi'rul Ma'unah. Bi'rul Ma'unah ni, peristiwa dia macam ni. Nabi SAW pada tahun 4 Hijrah, ketika tu baginda baru balik daripada perang Uhud kan. Perang Uhud berlaku pada tahun 3 Hijrah. Perang Uhud 3 Hijrah. Maksudnya kesan kekalahan umat Islam tu masih terasa lagi. Ya, tokoh-tokoh yang gugur syahid masa perang Uhud pun
bukan orang biasa-biasa. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu meninggal dunia. Abdullah bin Al-Hakam, ayah pada Jabir, meninggal dunia waktu perang Uhud. Begitu juga dengan Abu Dahdah yang sedekahkan kebun tamar dia kepada umat Islam, yang tu pun meninggal dunia masa perang Uhud. Begitu juga dengan Mis'ab bin Umair, orang yang mengislamkan Aus dan Khazraj, meninggal dunia gugur syahid pada perang Uhud. Maka kekalahan tu, malahan Nabi SAW pun luka perang Uhud tu, bila balik tu sahabat kata sebulan Nabi tak dapat solat dengan sempurna macam biasa. Maknanya barangkali rukuk dia tak berapa nak rukuk sangat, sujud dia pun tak boleh lama, duduk dia pun tak betul. Sebab apa? Badan duk sakit lagi tu, balik daripada luka perang Uhud tu. Jadi tahun berikutnya pada 4 Hijrah, seorang wakil daripada Najdi datang berjumpa Nabi SAW. Datang berjumpa Nabi, kemudian Nabi berdakwah pada dia. Nabi berdakwah pasal Islam, Nabi ajak dia masuk Islam. Dia tak terima dakwah Nabi SAW. Dalam masa yang sama dia tak tolak. Maknanya dia tak kata agama kamu ni saya tak mau masuk dia tak kata macam tu. Dalam masa yang sama dia kata saya nak masuk Islam sekarang pun tidak agak. Dia sebut pada Nabi SAW, dia kata macam ni lah, boleh tak? Dia kata dia minta daripada Nabi, minta hantar 70 orang yang merupakan hufaz Al-Quran. Hantar 70 orang yang pandai berdakwah, bawa pergi ke Najdi dan berdakwah kepada penduduk kami kat sana. Nabi SAW, baginda ni ada orang kata apa? Ialah orang soleh, orang yang paling soleh malahan. Dia punya yang kita panggil firasat kan. Firasat ni ada tuan-tuan. Firasat ni bukannya benda khayal loh, memang ada. Kalau kita tengok kisah-kisah ulama silam, banyak yang bukanlah kata semua, tapi ada yang menunjukkan dia punya apa? Dia punya firasat dia. Al-Imam Malik rahimahullah, kata Syafi'i, dia kata Malik ada firasat, dia kata. So waktu dia nak berguru dengan Imam Malik tu, asalnya Imam Malik tak mau ajar dia. Surat recommendation yang Imam Syafi'i beri kepada Gubernur Madinah minta sampai kepada Imam Malik. Imam Malik baca surat tu, dia baling ke tepi. Dia baling ke tepi. Sebab dia kata apa? Ilmu Rasulullah nak main recommend macam ni, dia kata. Dia baling. Kemudian waktu tu Syafi'i kata saya pusing kat Gubernur Madinah. Gubernur Madinah dah pucat lesi dah muka tu. Mereka takut kepada ulama ni, takut Lalu kemudian Syafi'i kata saya beranikan diri, saya kata tuan, dia kata nama saya Muhammad bin Idris Al-Syafi'i daripada suku, saya tak ingat Bani, dia sebut Bani yang dia bersambungan dengan Nabi SAW. Saya tak ingat nama Bani, siapa ingat boleh bantu, saya tak ingat Bani apa, bersambungan dengan Nabi SAW. Lepas tu dia kata mudah-mudahan Tuhan tambahkan kebaikan pada tuan. Kata Syafi'i, dia kata rupanya Imam Malik ni ada firasat, dia kata. Dia tengok kat aku, kata dia tengok itu. Lepas tu dia kata apa? Dia kata budak, dia kata bertakwalah pada Allah, jauhi maksiat, suatu hari kamu akan jadi orang besar budak, dia kata. Ini firasat orang saleh. An-Nawawi pun sama juga. An-Nawawi dia waktu kecil dia, An-Nawawi ni sahabat-sahabat dia kata dia ni kalau bahasa kita kemewek sikit lah. Kalau dia main-main dengan kawan dia masa kecil, kawan dia tolak sikit, menangis balik. Hak jenis macam tu. Jadi satu hari kawan-kawan dia ni tak mau main dengan dia sebab kawan-kawan dia kata hang ni main sikit menangis, main sikit menangis. Dia duduk menangis kat kedai pok dia. Menangis kat kedai pok dia. Ada salah seorang ulama zaman tu datang duduk tengok ke dia, sebut perkara yang sama. Dia kata budak takwalah pada Allah, satu hari nanti kamu akan jadi orang besar. Sampai sekarang tuan-tuan orang kenal Imam Nawawi. Ada firasat ni ada. Jadi berbalik pada tadi, Nabi SAW bila wakil Najdi ni minta diberikan 70 orang wakil dakwah, dia kata apa? Dia kata aku takut kalau aku bagi nanti kamu buat aniaya pada diorang ni. Kamu buat aniaya pada mereka ni. Lalu dia kata tak, saya jamin, dia kata memang takkan jadi apa-apa. Lalu Nabi SAW mengutuskan 70 orang ni yang memang kita kata golongan sahabat-sahabat yang memang pendakwah A+ punya, yang memang geng hafal Quran, memang geng yang warak. Sepanjang perjalanan nak pergi ke Najdi tu pun mereka beli barang dan sedekahkan pada orang kampung kat situ. Sahabat, dia punya soleh dia. Sehinggalah mereka ni nak pergi kat Najdi sebab misi mereka dakwah. Pedang pun mereka tak bawa tuan-tuan. Sebab niatnya memang nak pergi dakwah, bukan nak pergi perang. Pedang pun tak bawa. Sehinggalah mereka sampai pada satu perigi namanya Bi'rul Ma'unah. Mereka duduk berehat kat situ, mereka solat, mereka baca Quran. Ketika tu penduduk Najdi berpakat 2-3 kabilah untuk serang 70 orang yang tidak bersenjata ni. Di antaranya siapa? Kabilah Ra'il dan Zakwan. Nama ni sangat terkenal. Kabilah Ra'il dan Zakwan pergi serang 70 orang ni, habis semua gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. 70 orang sahabat, bayangkan besar dosa mereka ni. Lalu kemudian Nabi SAW, itulah dia asalnya kepada kunut nazilah yang kadang-kadang kita buat tu.
Nabi SAW buat kunut nazilah sebab ketika tu kekuatan ketenteraan nak pergi balas balik tak boleh. Baru kalah perang Uhud, ramai orang meninggal dunia, 70 orang tu pula baru gugur syahid. Jadi Nabi SAW buat kunut nazilah, mendoakan ke atas Israel dengan Zakwan supaya Allah hancurkan mereka, dan memang doa Nabi SAW makbul lah. Okey, jadi kita kata pada tahun 7 Hijrah, disebabkan dua perkara ni yang dilakukan oleh geng-geng Najdi ni, Nabi SAW pergi bawa tentera dia, dan itulah terjadi peperangan Zatul Riqa. Kita kata peperangan ni kenapa kurang terkenal sangat Ustaz? Sebab kita kata dari segi peperangan tu tak sempat nak berperang lama sangat. Geng-geng musuh ni lari terus, habis keluar daripada kawasan mereka. Maknanya tak sempat nak berperang habis, mereka duk lari dulu. Kenapa dia dikenali sebagai Zatul Riqa? Ini satu soalan menarik. Apa maksud Zatul Riqa? Zatul Riqa ni maksudnya yang mempunyai balutan. Cerita dia, Riqa ni balutan. Kenapa balutan? Sebab masa perang ni pihak musuh banyak guna unta. Jadi para sahabat bila musuh guna unta, mereka tak tebas unta tu. Mereka tak tikam unta tu. Jadi mereka tahan unta tu, tak bagi ke depan. Seekor unta ditahan oleh lebih kurang 5 ke 6 orang sahabat. Jadi bila mereka tahan unta nak jalan, tengok duk berlawan dengan unta tu, kebanyakan kaki mereka luka. Lalu bila luka kaki tu, mereka balut. Itulah kenali sebagai peperangan Zatul Riqa, peperangan yang ramai orang berbalut kaki dia. Itu cerita dia. Itu nama dia Zatul Riqa. Tapi nak cerita sahabat lah perang untuk Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ke tahap tu dia punya level dia. Okey, jadi sambung kat sini, itu peristiwa Zatul Riqa. Kata Jabir radhiyallahu an, ketika kami berperang bersama Nabi SAW dalam peperangan Zatul Riqa ke arah Najdi, kemudian kami kembali terpaksa berhenti pada suatu hutan yang banyak pokok duri, dan di situ Rasulullah SAW berteduh di bawah pokok dan menggantungkan pedangnya di atas pokok tersebut. Pedang Nabi ni tak ada dah tuan-tuan. Yang pameran-pameran tu, itu bukan pedang asal Nabi, yang tu replika. Yang tu replika saja. Saya ingat baru ni Dr. Zul datang kat sini kan. Dr. Zul pun masa dia mufti dulu pun, dia pergi pun dekat Facebook dia, saya tengok memang ditulis betul replika pedang Nabi, sebab tak mahu orang keliru kata kan. Memang ditulis replika pedang Nabi SAW. Baik, Nabi gantungkan di atas pokok. Kemudian kata Jabir, ketika kami telah tidur, terdengarlah Rasulullah SAW memanggil kami, sedang di sisi Nabi ada seorang badui. Maka bersabda Nabi SAW, orang ini telah menghunus pedangku pada saat saya tidur, sehingga saya terperanjat bangun. Siapa nama siapa nama, saya sebut nama dia minggu lepas, saya lupa nama dia. Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa nama dia. Ada nama dia kat sini. Maka dia kata orang ini telah menghunus pedangku pada saat saya tidur, sehingga saya terperanjat bangun dan melihat pedang terhunus di tangannya. Lalu dia berkata, siapakah yang dapat mempertahankan engkau daripada seranganku? Nabi tidur, dia ambil pedang Nabi, dia hunus pedang. Dan sebenarnya dia ni dihantar oleh penduduk Najdi. Dia bukan seorang saya saja. Penduduk Najdi berpakat, berapa 3-4 kabilah tu, mereka berpakat, mereka fikir kita hantar seorang untuk pergi bunuh Nabi SAW. Ni kita kata macam komando lah kan. Dia tak bergerak ramai, dia pergi seorang. Kita hantar seorang, dia ni dihantar oleh kaum tu. Ya Allah, siapa nama dia? Minggu lepas saya ingat. Saya ni dah tua bagi dia. Lupa, minggu lepas saya ingat nama dia. Saya sebut nama dia, start daripada Q, lupa Qaf nama dia. Allah Akbar, nanti saya ingat saya beritahu. Baik, dia ambil pedang Nabi, kemudian dihunuskan. Nabi SAW tengah tidur. Dia tanya pada Nabi, siapa yang dapat selamatkan kau daripada seranganku? Kata Nabi SAW, ini kata Syekh Utsaimin, Nabi tak jawab sahabat. Sebab apa? Sebab tawakalnya Nabi SAW. Dia tahu yang boleh memberi manfaat dan mengelak mudarat itu cuma siapa? Cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Nabi SAW. Lalu disebut Allah. Bila disebutkan Allah itu, orang tu kat sini dia ada di situ, dia punya pedang dia terlepas daripada genggaman dia. Okey, pedang dia terlepas daripada genggaman dia. Sebab apa? Sebab dia tak sangka Nabi SAW jawab Allah. Dia ingatkan Nabi kata, ni sahabat aku ramai, aku menjerit ni semua bangun ni. Dia tak sebut macam tu. Dia kata, siapa yang dapat selamatkan kamu? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dengar jawapan tu, dia terlepas pedang tu, lalu baginda Nabi SAW angkat pedang tu, hunus balik kat dia. Kemudian dia kata, siapa yang dapat mempertahankan engkau daripadaku? Kemudian Nabi SAW tanya dia, apakah engkau nak bersyahadah? Nabi SAW waktu tu pun berdakwah lagi tuan-tuan.
Dia tanya kawan tu, kamu nak bersyahadah tak? Nak tak kamu saksikan tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah, dan saya sebagai utusan Allah. Di ulu pedang tu, kamu nak bersyahadah tak? Lalu orang tu kata tak, dia kata. Tetapi dia kata, saya berjanji saya tidak akan memerangi kamu, dan saya tidak akan membantu orang lain untuk memerangi kamu. Yang tu saya janji, dia kata. Dan saya tak akan lawan kamu dah. Tak ada dah, kata. Kemudian Nabi SAW lepaskan dia. Lalu dia pun balik kat kaum dia. Dia sebut apa? Dia kata, saya baru berjumpa dengan sebaik-baik manusia. Orang tu sebut dekat dia punya kaum dia. Nak ceritanya kat sini apa dia? Betapa Nabi SAW, ya. Gawat. Ya? Nama dia Gawas apa? Ghauras. Mumtaz ni boleh ada makanan free. Ghauras. Ya, Ghauras nama dia, betul. Jazakallah khair. Saya ni makin lama, ialah mana ada orang makin muda, mungkin tu lupa nama-nama. Ghauras nama dia. Okey. Ghauras nama dia. Dia diutuskan oleh golongan kabilah Najdi untuk bunuh Nabi SAW. Tapi tak ada macam tu. Disebutkan sini, dia kata hadis ini menunjukkan bagaimana kekuatan dan keyakinan Nabi SAW kepada Allah dalam keadaan yang sedemikian rupa, di mana bolehnya manusia merasa tidak apa yang dapat membela kecuali kasih sayang daripada orang yang berbuat jahat, dan lupa bahawa kekuasaan Allah masih ada dan sanggup menghindarkan dirinya daripada bahaya itu. Masya Allah. Apa maksudnya? Selalunya kita ni kalau keadaan macam tu, kita duk merayu kat orang tu, tolonglah, janganlah buat macam ni, kita hang nak ambil apa, hang nak ambil duit ke apa, ambil lah. Selalu kita cakap macam tu kan. Kebiasaannya macam tu lah. Tapi Nabi SAW waktu tu dia masih ingat lagi bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala masih ada dan Allah mampu tolong dia. Itu beza Nabi SAW dengan kita. Okey, dia punya tahap keimanan tu, dia tak pernah lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dapat bantu kamu sekarang? Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Okey. Baik, kemudian ini hadis yang saya baca tadi, sangkutan kita baca tu ya. Daripada Umar radhiyallahu an, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan kamu bertawakal, iaitu menyerahkan pada Allah dengan bersungguh-sungguh, nescaya Allah akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana burung yang keluar pagi dengan perut kosong dan kembali senja hari sewaktu telah kenyang. Iaitu kita kata tawakal, kemudian ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Ini pun doa juga, hadis yang ketujuh. Daripada Abu Umarah, daripada Bara' bin Azib radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepadanya, jikalau engkau sudah nak tidur tempat kamu, maka bacakanlah doa, ya Allah, saya menyerahkan diri kepadamu dan menghadapkan wajah kepadamu dan menyerahkan urusanku kepadamu dan menyerahkan belakangku kepadamu kerana mengharap dan takut kepadamu. Saya percaya kepada kitab yang engkau turunkan dan dengan nabi yang engkau utuskan. Maka jikalau terjadi mati pada malam itu, bererti matinya dalam keimanan, dan jikalau lanjut usianya sampai pagi, maka dia akan berpagi, dia akan memulakan paginya dengan baik dan mendapat pahala yang besar. Masya Allah. Siapa yang ada buku ni apa ataupun malam ni kita kata letak kat tempat tidur, sebelum tidur baca dulu. Baca dulu doa ni sampai kita ingat. Saya pun ingat nak startlah doa ni insya-Allah. Okey, masa kita dah habis, kita ada tinggal 8, 9, 10, 11, ada tinggal 4 hadis lagi, termasuk juga 2 doa. Ini insya-Allah minggu depan kita akan habiskanlah. Okey. Dan untuk siapa, saya nak ulang sikit, siapa yang ikut kelas saya tu minggu depan, hari Sabtu malam Ahad dengan Ahad subuh tu saya tak ada. So Ahad subuh saya dekat Sepering. Sabtu malam tu dekat Usrah. Siapa yang diikut Usrah Hutan Haji tu, saya tak ada sebab saya ada kursus dengan pihak Jaib, minta kursus pula, bukan dekat kat Sungai Petani, tak ada kan. Satu Tengah Negeri. Tapi insya-Allah malam insya-Allah ada, sebab slot saya mereka bagi pukul 8 pagi sampai pukul 8, 9, 10, 11, 12 sampai pukul 1 tengah hari tak silap. Habis tu balik insya-Allah. Wallahu alam. Saya ingat sampai situ saja. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala